Selamat datang ke Karnival Pendidikan Tingkatan 6 Peringkat Negeri Sarawak. Alhamdulillah, kita bertemu juga secara alam maya di program ini. Semoga pelajar-pelajar akan mendapatkan manfaat daripada segmen bersama dengan saya pada pagi ini, iaitu Jom STPM. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, untuk STPM kita menawarkan 23 mata pelajaran untuk pelajar pilih. Ya, pelajar boleh mengambil 4 ataupun 5 mata pelajaran sahaja. Satu mata pelajaran wajib iaitu pengajian am. Yang selebihnya adalah mengikut pilihan pakej yang ditawarkan di sekolah pelajar-pelajar. Ya, sama ada pelajar akan meneruskan pengajian dalam bidang sains sosial ataupun agama. Ya, pelajar-pelajar, ini merupakan pakej mata pelajaran STPM yang pelajar-pelajar boleh pilih di sekolah masing-masing. Sama ada pelajar-pelajar akan mengambil pakej 1, 2, 3 ataupun 4. Ini bergantung kepada yang ditentukan oleh pihak sekolah masing-masing. Dan untuk kaedah pentaksiran di dalam STPM ini, pelajar-pelajar, bukan sahaja kita menilai pelajar daripada segi peperiksaan, kita juga menilai pelajar daripada hasil kerja khusus pelajar. Ya, bergantung kepada subjek yang dipilih oleh pelajar. Ada mata pelajaran yang menilai 60% untuk peperiksaan bertulis secara berpusat. Okey, kalau kita tengok di slide yang tertera ini, okey, untuk ujian bertulis ataupun kita menilai kemahiran intelektual pelajar, ada subjek yang 60% hingga 80% kita nilai daripada segi ujian bertulis. Manakala ada subjek yang kita melihat kepada kerja khusus pelajar daripada aspek amali sains ataupun secara viva, iaitu kita nilai secara kognitif, afektif dan psikomotor pelajar. Ini merupakan kerja khusus dan wajaran untuk setiap kerja khusus tersebut. Kalau pelajar-pelajar nampak di skrin, tidak semua subjek mempunyai wajaran yang sama. Jadi di sini saya ingin tekankan sekali lagi kepada para pelajar, namun begitu ada 3 mata pelajaran yang tidak menawarkan kerja khusus, iaitu bahasa Cina, bahasa Tamil dan literature in English. 3 subjek ini tiada kerja khusus, manakala 20 subjek yang seterusnya ada kerja khusus berdasarkan wajaran yang tertera di skrin. Pelajar boleh tengok sendiri. Okey. Ini adalah yang kita nilai daripada hasil kerja khusus pelajar. Kita mahu pelajar belajar kemahiran insaniah ataupun dalam bahasa Inggerisnya soft skill. Kita nilai bagaimana pelajar menyelesaikan masalah, bagaimana pelajar berkomunikasi dengan rakan-rakan sekumpulan, bagaimana kita menilai dan memupuk daya kepimpinan dalam diri pelajar, kerja berpasukan, etika dan moral, pembelajaran secara berterusan, dan bagaimana pelajar mengumpul maklumat untuk menyiapkan kerja khusus yang diberikan kepada mereka. Baiklah, ini merupakan contoh untuk kohort 2021 ya, dengan norma baharu. Ini adalah pembelajaran dan pentaksiran yang kita insya-Allah lalui bersama. Okey, untuk pelajar semester 1, tempoh pembelajarannya daripada Julai sehingga Januari 2021. InsyaAllah semester 3 akan berakhir pada suku pertama 2022. Manakala untuk mengulang untuk
peperiksaan ulangan kita akan adakan pada suku pertama 2022 insya-Allah. Okey, untuk grade mata pelajaran, penentuan grade mata pelajaran adalah berdasarkan jumlah markah bagi kertas pelajar semasa di semester 1, semester 2, semester 3 tambah dengan markah kerja khusus, maka total up lah grade mata pelajaran untuk subjek tersebut. Okey. Ini merupakan contoh keputusan STPM calon untuk semester 1. Ya, pelajar boleh nampak di situ dia gagal untuk pengajian perniagaan 1, maka pelajar ini dia mengulang semula. Jadi bila dia mengulang semula, grade yang lebih baik itu akan digunakan untuk menjadi keputusan STPM pelajar ini kelak. Okey, ini adalah contoh keputusan STPM calon. Kalau kita tengok slide yang sebelum ini, okey, di mana kita dapati pelajar telah mengulang subjek pengajian perniagaan. Jadi kalau kita tengok di sini, pelajar keputusan untuk STPM calon ini kita ambil yang ulangan, grade yang lebih bagus, ya. Jadi ini bermaksud pelajar boleh mengulang semula kertas untuk mendapatkan grade yang lebih bagus. Okey, pelajar-pelajar, semasa di dalam tingkatan 6, yang paling penting sekali adalah pelajar kena faham konsep PNGK. PNGK adalah purata nilai grade keseluruhan. Ini yang akan menentukan pointer pelajar. Okey, pengiraan PNGK adalah berdasarkan purata nilai grade bagi 4 mata pelajaran terbaik, ya pelajar. Walaupun pelajar ambil dia semua subjek, kita akan ambil 4 yang terbaik saja, termasuk pengajian PNGK hanya akan tertera sekiranya calon menduduki sekurang-kurangnya 4 mata pelajaran, termasuk mata pelajaran pengajian ya. Selain daripada itu, STPM juga menerima calon berkeperluan khas. Bagaimana pelaksanaan kerja khusus bagi calon berkeperluan khas? Calon-calon berkeperluan khas yang kita pertimbangkan adalah calon yang cacat anggota, buta, rambut, spastik, kurang pendengaran, masalah pertuturan atau sengau, bisu, pekak, autism dan lain-lain. Bagi calon yang berkeperluan khas, pelajar-pelajar ini perlu membuat permohonan terlebih dahulu kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk pertimbangan dan kelulusan, sama ada pelajar-pelajar ini boleh ataupun tidak meneruskan pengajian dalam STPM. Pelajar-pelajar, istimewanya STPM ini, pelajar tidak perlu membayar yuran untuk menduduki peperiksaan ini. Tapi ini terhad kepada pelajar calon sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Yuran asas percuma. Yuran setiap mata pelajaran juga percuma. Charge untuk menduduki peperiksaan akhir per kertas secara ulangan yang kita akan kenakan bayaran RM50 satu kertas. Yang ini calon kena bayar. Ya, peperiksaan ulangan calon kena bayar. Kalau kita tengok balik jumlah keseluruhan untuk setiap calon, sekiranya kita kenakan bayaran untuk 4 mata pelajaran, calon kena bayar RM480. Manakala sekiranya pelajar mengambil 5 mata pelajaran, pelajar kena bayar RM570. Tapi semua ini percuma. Pelajar tidak perlu membayar apa-apa. Pelajar yang paling penting sekali, sijil tinggi pelajaran Malaysia ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Setiap tahun, wakil Cambridge Assessment International Education yang terletaknya di England akan bersama di dalam mesyuarat jawatankuasa penetapan darjah STPM bagi kita menentukan keputusan STPM pelajar. Mereka ini akan memberikan nasihat dan pandangan
untuk membolehkan kita menjaga standard kualiti STPM ini. Baiklah, sekiranya pelajar-pelajar ada kesempatan untuk melihat selip sijil STPM di belakang sijil itu, kita akan melihat yang tertera di skrin pelajar sekarang ini. Ya. Inilah yang terdapat di belakang, di mana Cambridge Assessment International Education mengiktiraf sijil tinggi pelajaran Malaysia sama standard setaraf dengan A-level. Untuk STPM ini, pelajar mempunyai peluang untuk membaiki keputusan dengan menduduki semula peperiksaan ulangan di semester 3 bagi semua kertas STPM untuk tahun berkenaan. Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan markah kerja khusus yang sedia ada, di mana pelajar tidak perlu membuat kerja khusus lagi. Guna saja markah kerja khusus yang terdahulu. Namun begitu, markah kerja khusus itu tidak boleh digunakan sekiranya pelajar mengulang bagi kali yang kedua. Ya. Manakala untuk calon sekolah swasta ataupun calon persendirian, calon-calon ini perlu membayar yuran asas dan yuran setiap mata pelajaran. Ya. Saya ingin tekankan sekali lagi, sekiranya pelajar mengulang semula kertas peperiksaan tersebut, pelajar perlu membayar RM50 untuk setiap kertas ulangan. Jelas ya? Baiklah. Untuk sijil STPM akan dianugerahkan kepada calon yang mendapat sekurang-kurangnya lulus sebahagian dalam satu mata pelajaran. Lulus sebahagian, sijil STPM akan dianugerahkan kepada pelajar tersebut. Ya. Baiklah, Majlis Peperiksaan Malaysia telah membuat penamaan semula untuk tingkatan 6. Ya. Sejak daripada tahun 2018, kita telah rebranding semula tingkatan 6 ini. Okey, yang pertama, tingkatan 6 bawah dan 6 atas dinamakan sebagai tingkatan 6. Tiada lagi 6 atas, 6 bawah, tiada. Yang ada hanya tingkatan 6 sahaja. Ya. Istilah 3 penggal kita tukar kepada 3 semester. Maksudnya pelajar akan belajar selama 3 semester, iaitu bersamaan dengan 18 bulan. Menariknya, tingkatan 6 ini kita ada pusat tingkatan 6 mod 1 yang kita kenali sebagai College tingkatan 6. Ya, pusat tingkatan 6, mod 2 dan mod 3 diselaraskan sebagai pusat tingkatan 6. Ya, dan nama sekolah lah. Ya, pelajar-pelajar, untuk negeri Sarawak kita ada satu college tingkatan 6 yang terletaknya di bahagian betong daerah Saratok, iaitu College tingkatan 6 Saratok. Di seluruh negara ada 23 college tingkatan 6. Tapi hanya ada satu saja di negeri Sarawak, iaitu di College tingkatan 6 Saratok. Ya, ini adalah etika pemakaian untuk pelajar tingkatan 6. Tiada lagi baju sekolah. Pelajar boleh menggunakan pakaian yang formal seperti ini untuk menghadiri kelas. Ini selaras dengan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 2014. Pelajar-pelajar, untuk tingkatan 6 juga kita berikan beasiswa kerajaan, iaitu beasiswa kelas persediaan Universiti BKPU. Beasiswa ini kita akan anugerahkan kepada pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam akademik, kokurikulum dan sukan. Namun,
Beasiswa ini hanya akan diberikan kepada pelajar yang berlatar belakangkan pendapatan isi rumah kurang daripada RM1,500 sebulan. Okey, kadar BKPU ini RM90 sebulan kepada pelajar aliran sastra, RM110 kepada pelajar aliran sains. Ini yang selalu menjadi persoalan pelajar apabila habis STPM. Ke mana saya akan pergi? Okey, kita akan bersama-sama melihat jalan dan pilihan yang pelajar boleh lakukan selepas tingkatan 6. Pertama sekali, IPTA. IPTA adalah satu option yang paling popular dalam kalangan pelajar kita untuk tahun 2018 sahaja. Ya, tahun 2018 seramai 35,556 orang pelajar lepasan STPM telah memohon ke IPTA. Dan yang tertera di skrin pelajar-pelajar merupakan jumlah pelajar yang berjaya masuk ke universiti setakat ini. Okay. Namun daripada 35,000 itu hanya 15,000 sahaja yang berjaya mendapat tempat di IPTA. Ya, pelajar-pelajar universiti awam di seluruh Malaysia menerima pelajar lepasan STPM. Ini merupakan senarai universiti yang menerima. Ya. Pelajar-pelajar, ini merupakan senarai antara senarai universiti swasta yang menerima pelajar lepasan STPM kita. Ya, pelajar-pelajar boleh membuat pilihan sama ada ingin meneruskan pelajaran ke universiti awam ataupun universiti swasta. Namun, pelajar-pelajar kita boleh juga melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti di luar negara. Hal ini kerana kalau kita ingat balik, ya, sijil tinggi pelajaran Malaysia diiktiraf sama standard dan setaraf dengan A-level. Ya, jadi pelajar-pelajar kita berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Baiklah pelajar-pelajar, lepasan STPM juga layak untuk memohon untuk bekerja dalam perkhidmatan awam. Jadi, pelajar-pelajar boleh menggunakan sijil STPM itu untuk mohon, ya, untuk bekerja dalam sektor perkhidmatan awam. Ini berdasarkan Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 11 tahun 2005, di mana kelayakan sijil tinggi persekolahan Malaysia menggunakan nilai grade mata pelajaran bagi maksud pelantikan ke perkhidmatan awam. Ya, jadi guna sijil STPM layak untuk menjadi penyawat awam. Ya, pelajar-pelajar, ini merupakan kelayakan STPM bagi pelantikan ke perkhidmatan awam. Jadi pelajar lepasan STPM ataupun diploma layak untuk jawatan yang grade 29. Ya. Pokok kuasa daripada 1 Julai 2016. Ini merupakan 16 bidang pekerjaan dan 80 perjawatan yang pelajar-pelajar lepasan STPM boleh mohon. Paling banyak dekat situ adalah jawatan perkhidmatan sosial dan kerohanian, sebanyak 13 perjawatan. Ya. Jadi, habis STPM juga ada peluang kerjaya, walaupun dalam sektor perkhidmatan awam. Ya, STPM merupakan salah satu platform kepada para pelajar untuk terus cemerlang dari segi akademik. Ini merupakan pelajar-pelajar yang mendapatkan STPM cemerlang untuk tahun 2019 yang lepas. Selain daripada itu, pelajar-pelajar,
mana-mana pelajar yang dianugerahkan pelajar cemerlang STPM setiap tahun, Majlis Peperiksaan Malaysia akan menganugerahkan sijil dan wang tunai sebanyak 1,000 kepada pelajar yang cemerlang. Jadi, ini peluang kepada pelajar untuk mendapatkan satu sijil yang bernilai. Ya? Jadi, para pelajar, kita dah tengok ini merupakan senarai kelebihan sekiranya pelajar memilih untuk belajar di dan 6 sekaligus menduduki peperiksaan STPM. Ya, kita menggunakan sistem persekolahan mengikut semester. 3 semester untuk menghabiskan pengajian dalam tiada 6 ini. Yuran murah dan percuma. Tidak perlu PTN. Ya, peperiksaan akan diadakan di setiap hujung semester, semester 1, semester 2 dan semester 3. Dan pelajar juga berpeluang untuk mengulang semula semasa semester 3 kelak. Okey, kerja khusus yang kita berikan kepada pelajar merupakan salah satu cara kita membantu pelajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Ya. Keputusan keseluruhan kita hanya ambil grade yang terbaik setiap semester dan boleh membaiki keputusan keseluruhan. Selain itu, tamat saja STPM, pelajar boleh meneruskan pengajian ke universiti awam, universiti swasta ataupun ke universiti luar negara untuk terus membuat ijazah sarjana muda, iaitu ijazah pertama. Ya. Dan sijil STPM juga diiktiraf oleh JPA untuk perjawatan di dalam sektor awam. Seperti yang saya kata tadi, sijil STPM diiktiraf di peringkat antarabangsa dan setaraf dengan A-level. Dan pelajar kita layak diterima masuk ke universiti di luar negara. Ya. Dan kita sudah ada 23 college tingkatan 6 di seluruh Malaysia. Ya, ada satu di Sarawak. Berpakaian smart casual di mana pelajar tidak perlu lagi menggunakan pakaian sekolah. Okay. Selain daripada itu, mendapat beasiswa, layak memohon beasiswa yang ditawarkan. Dan yang paling penting, pelajar terbaik negara, sekiranya anda pelajar terbaik negara, anda akan dapat sijil yang dianugerahkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dan wang tunai sebanyak RM1,000. Jadi, pelajar-pelajar, kita dah tengok kelebihan, kita dah tengok peluang dan ruang pada pelajar. Jika anda mahu meneruskan pelajaran, STPM merupakan platform terbaik kepada para pelajar untuk terus berjaya dalam bidang akademik. InsyaAllah, pelajar-pelajar mampu untuk berjaya dalam STPM ini.